Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala suka? Maka Allah SWT khabarkan kepada Nabi kita bahawasanya amalan-amalan yang paling Allah SWT suka, iaitu yang pertamanya beriman pada Allah SWT. Satu, beriman pada Allah SWT. Ini amalan Allah Ta'ala suka, beriman dulu pada Allah. Yang keduanya berjihad, iaitu berjuang untuk perangi musuh yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nur ilmika wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah subhanahu wa ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Aku niat belajar dan mengajar, mengingatkan dan memberi peringatan, memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, memberikan faedah dan mendapatkan faedah, sentiasa berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada petunjuk dan menunjukkan kepada kebaikan, mengharapkan hanya pada redha dan dekat dengannya, serta mengharap ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini, alhamdulillah, Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita dan kita akan mempelajari dan kita mentadabbur makna-makna yang ada di dalam surah As-Saff, surah yang ke-61, ada 14 ayat. Surah As-Saff ni maknanya barisan, saf. Imam selalu sebut samakan sufufakum, samakan barisan kamu masa nak semaya, samakan, rapatkan. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah, kerana bila kita rapat saf, samakan saf itu membawa kepada kesempurnaan semaya jemaah. Jadi itu atas semua saf, as-saf ada alif dan lam, maknanya ini dia bagi ismun ma'rifah, nama khas, iaitu saf yang dimaksudkan ini adalah saf dalam peperangan, iaitu dalam peperangan, maknanya kena bersatu hati, kena berpaut antara satu sama lain dan kena tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala untuk nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajipan. Kutiba alaikum, difardukan kepada kamu, al-qital, perang. Kutiba alaikumul qital, wajib perang. Difardukan kepada orang Islam, wajib perang. Bila keadaan wajib ni, wajib perang bila keadaan itu diwajibkan. Bila berlaku peperangan dalam sebuah negara, contoh negara kita, maka kita tak boleh nak lari, wajib perang, lawan. Siapa wajib ni? Lelaki, orang muda, tua, perempuan terkecuali. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum,
diwajibkan kepada kamu perang. Perang ni lawan musuh ni wajib menjaga maruah negara, negeri, tanah air, menjaga orang panggil maruah agama ni wajib. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan perang ni kamu benci, kamu tak sih, kamu tak berani, kamu takut. Jadi boleh jadi Allah Ta'ala sebut asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi benda kamu tak sih, benci, takut, tak berani, kecil perut, itu benda molek bagi kamu sebenarnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi benda kamu suka gapo, lari daripada perang, tak sih perang, damai, itu boleh jadi benda tu benda yang boleh bawa kepada keburukan kepada kamu. Ada masa kena perang, ada masa tidak perang. Jadi perang-perang ni menjadi kefarduan dan syariat. Dia panggil syariat Allah SWT, yang mana Allah Ta'ala pun wajib. Bila mana musuh mari serang kita, mari cari kita, Allah panggil menghinakan hukum-hukum Allah, nak melenyapkan agama Allah, maka kita wajib mempertahankan. Jadi di sini surah As-Saff ni dia panggil satu barisan, kerana Allah SWT suka kepada hamba-hamba yang duduk di dalam saf, mana perang pada jalan Allah Ta'ala ada bersatu padu. Seperti Allah Ta'ala sebut serupa dengan bunyanun marsus, bangunan ni dia jadi kuat ni, botanya bata dengan bata ni dia bersambung. Acu bata tak bersambung, tak ada lah bangunan kita ni. Masjid kuat-kuat masjid. Lepas tu tengok pula kepada kekuatan seming tadi. Kalau seming tu kita gaul dengan tanah tak ada apa juga. Dia kena gaul dengan batu. Batu pula kena pilih pula pasir. Maka begitu juga bila kita berukhuwah ni, maka kita kena jaga molek ikatan hubungan kita. Hok benda hok remeh-temeh, benda hok kecil-kecil, hok tak patut baluh, jangan duk baluh. Ni siapa ko duk baluh, siapa ko cerah-berah, siapa ke negeri-negara nak boleh korek. Pucuknya kita duduk baluh. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT menurunkan ayat dalam surah As-Saff ni. Dia panggil surah As-Saff ni, dalam beberapa ayat yang kita akan belajar ni, ayat yang keempat Allah Ta'ala sebut Saff, maka dinamakan surah ni sebagai surah As-Saff. Baik, kita akan belajar tadabbur insya-Allah. Dan bukan kata kita belajar faham, tahu, angguk, tak beramal dak. Kita kena tekad berazam, aku mengaji, faham, nak amal. Macam kita belajar zikir, baik belajar fadilat zikir, tahu kelebihan zikir besar mana, hebat mana, buat dak. Tahu saja tak jadi, nak tahu dak amal. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillah, telah bertasbihlah, Sabbaha lillah, telah bertasbihlah, ma fis samawati wa ma fil ard, tasbih bagi Allah. Tasbih bagi Allah, mana perkata tasbih? Alhamdulillah, tasbih subhanallah, alhamdulillah, puji, tahmid. Tasbih ni subhanallah, subhanallah. Allah SWT sebut semuanya makhluk ni dia tasbih pada Allah. Baiknya ma fis samawat, semua makhluk yang ada di langit semua tasbih pada Allah. Wa ma fil ardi, dan apa-apa makhluk yang ada di bumi semuanya tasbih pada Allah. Kita duk tengok bunyi pagi-pagi burung,
ayam itik, apa ni, ayam duk kukuk. Ada jenis ayam dia pukul 5 dia akan kukuk. Ada ayam pukul 4:30 dia tarik dia. Jadi betul lah orang perah ayam lagu ni. Tak payah pasak, tak payah pasal telefon. Ayam dia tergerak dia. Pukul 5 mesti kukuk. Hamba ingat di rumah hamba ni, kalau ayam tu bunyi, ayam tidak ayam hamba, ayam jiran. Bunyi itu kita tahu dah. Jadi kita kata dia kukuk, sebenarnya dia ni tasbih pada Allah SWT. Burung berpagi-pagi tasbih pada Allah SWT. Hamba dulu pegang kuda. Hamba tengok berkumak kami kuda ni. Sopo dengan kita duduk berzikir, pok-pak mulut berkumak kami. Kita tak faham bahasa dia, tapi dia mama mulut dia tu. Nak kata ada ruput dak, tapi mulut dia tu sopo dengan duduk berzikir. Jadi betul lah bila kita tally dengan ayat ni, Allah Ta'ala sebut subhanallah, tasbih pada Allah SWT, ma fis samawat wa ma fil ardi, semua makhluk yang ada di 7 petala langit, malaikat-malaikat di sana, wa ma fil ardi, dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Cuma kita je kita tahu kelebihan tasbih, kita tasbih, kita tak tahu, kita tak buat. Maka tuan-tuan semua, afdalul kalam indallah, sebaik-baik kalam kita kita nak sebut atas muka dunia masa kita hidup ni, yang pertama sekali Quran. Yang pertama sekali tak boleh lawan Quran. Quran duduk nombor 1. Yang kedua Quran ni tuan-tuan semua, sebagaimana hamba sebut baru ni, Quran ni kalau boleh kita cuba sedaya upaya, jangan kita duduk tahap tula. Jangan kita duduk tahap sama. Kalau umur kita dulu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun duduk tahap tula. Kalau contoh 20 tahun boleh mengaji Quran, umur 30 tahun pun duduk supaya tula mengaji Quran, umur 40 pun supaya, 50 pun supaya, 60 supaya, 70 supaya. Dia panggil tidak ada upgrade, tidak ada peningkatan, rugi kita. Kenapa? Kerananya bila berada negeri akhirat, Allah Ta'ala beri masuk syurga, hok dalam syurga tu dia akan rasa kerugian besar. Sebabnya Allah Ta'ala akan buka offer kepada semua ahli syurga, iqra' was'ad, membaca hok mu ingat baca. Jadi kalau tak ngapa dia tak ingat, maka beruntung bagi orang hok apa. Was'ad bila mu hafal mu boleh naik. Fi darajatin, dalam mu boleh naik ikut darjat, naik darjat tinggi. Fil jannati fi darajatil jannah wa ghurafiha. Kamu boleh ingat ayat, mu boleh naik iqra' was'ad, kamu naik darjat syurga. Kalau contoh apa ni mudah kita nak faham lebih kurang dah. Kalau kata kita duduk hotel 1 bintang, boleh naik hotel 2 bintang. Daripada darjah kebesaran, orang panggil kalau darjah ni khabar-khabar boleh datuk, lepas tu Datuk Seri, lepas tu alik sana lagi berapa nama, habis semua dia panggil darjah kebesaran yang ada di sultan-sultan ni, boleh habis. Putih habis semua sultan, hak Selangor, Kelantan, habis darjah kebesaran tu. Siapa ke dia tak boleh nak bui dah. Habis dah kuih komun darjah ni. Tak cakap nak gatal dah. Dah mung nak sakut sini, habis patah belakang mu aku bui. Dan nak sakut darjah kebesaran. Maka orang yang ingat Quran, bagaimana dia boleh darjah kebesaran? Dengan sebab dia boleh baca depan Allah ketika mana berada dalam syurga. Allah kata cuma baca. Dia agak perah otak dia, hok dia ngapa dulu, dia akan baca. Maka siapa kau dia tak ingat, situ syurga dia. Jadi bagi orang hok tak ingat Quran, maka dia syurga dia darjah dia bawah. Itulah rugi. Maka tuan-tuan semua peluang yang ada ni, maka kita cuba sedaya upaya. Ustaz amba tak erti kalau Al-Baqarah, amba kalau amai tasa'alu ala bawah ni amba boleh follow juga. Tak apa. Tabat yada ke al-kafirun ke apa semua akhir sekali naik amai tasa'alu. Lepas tu apa naik juzuk 29, naik juzuk 28. Tak apa kita duduk Ramadan ni. Baca slow baca sampai kau ingat. Sebab ingat kita ni dia akan ingat akhirat. Kalau tak ingat kita atas muka dunia, tak ingat akhirat.
Maka situlah kita akan rasa rugi bila kita tidak upgrade. Masa Allah Ta'ala bagi peluang pada kita ni. Hok mana hok orang pecing. Oh, peluang banyak dia. Ni pok-pok kita ada lagi. Lepas pada ngaji ni, dia ngaji pula. Kalau boleh, biar boleh siapa ingat. Sebabnya untung bagi orang ingat Quran, dia boleh baca dapat Allah Ta'ala di akhirat nanti, menyebabkan syurga dia tinggi. Baik, yang kedua, selepas daripada Quran, gapo dia hok molek tasbih. Tasbih lah ni dalam ayat ni, subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dan Allah SWT itu bila disebut, Allah Ta'ala sebut semua makhluk di langit bumi semuanya pakat tasbih pada Allah, wa huwal azizul hakim. Dan Allah tu Tuhan yang al-aziz perkasa, al-hakim bijaksana. Bila kita kata orang dia panggil berpiratu, dia bagi salam apa semua, dia berpuji hakim yang arif lagi bijaksana. Nak jadi hakim dia kena bijaksana. Dia kena bijak. Sebab apa? Sebab bila jadi hakim ni, kaki tu kalau tak kena buat masuk neraka. Tak ada. Bukan main-main. Tak kena buat jatuh hukuman, orang panggil zalim, masuk neraka. Besar tu peranan ni. Maka dia kena bijak sana. Maka Allah Ta'ala lebih-lebih lagi Al-Hakim, yang menghukum. Allah Ta'ala ni memang maha bijak sana. Bila mana Allah Ta'ala menghukum hamba-hamba dia di akhirat. Baik, tuan-tuan semua, hamba nak kongsi dengan tuan-tuan semua di antaranya perkataan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sebut ahabbul kalam ilallah arba'. Apa ni zikir perkataan manusia hok paling disukai Allah SWT adalah 4. Hok paling Allah Ta'ala suka. Yang pertamanya subhanallah. 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 Yang kedua walhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga wala ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan yang keempatnya wallahu akbar. Tu. Jadi nak mula hok mana katanya Nabi, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Nak mula dengan baca la ilaha illallah dulu, tak ada masalah. Nak kata alhamdulillah baru subhanallah, tak ada masalah. Janji pak ni katanya Nabi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hok ni di antara katanya Nabi ahabbul kalam ilallah, percakapan zikir-zikir kita nak sebut hok paling Allah Ta'ala suka. Berbanding kita duduk buat benda lain, duduk kecap benda lain, hok ni hok afdal sekali. Afdal sekali. Dan ranking yang kedua selepas daripada Quran, maka inilah zikir-zikir yang mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut supaya kita ni tak ambil apa ni, tak lepaskan peluang. Bila mana Allah SWT ciptakan Nabi Adam alaihissalam, bila mana Allah SWT ciptakan Nabi Adam AS, katanya Nabi, lamma khalaqallahu Adam wa nufikha fihi ruh. Bila mana Allah Ta'ala cipta Nabi Adam dekerah begitu, tak ada ruh lagi, Allah pun masuk ruh. Atasa, maka Nabi Adam pun bersing. Hok mula-mula sekali bila Allah Ta'ala masuk ruh, Nabi kata Nabi Adam ni bersing peh. Bila peh bersing ni, maka faqala, maka dia pun ucap, Nabi Adam ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Fahamidallaha biiznihi. Maka dia puji Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi perkataan alhamdulillah di antara dia panggil perkataan yang antara 4 perkataan Nabi sebut tadi, ajar tadi, ialah perkataan yang paling Allah Subhanahu wa taala suka. Jadi kita kena banyak alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik, ada satu lagi sebaik-baik hamba katanya Nabi, afdalul ibadillahi ta'ala yaumul qiyamah, paling afdal hamba Allah Ta'ala bangun akhirat, pada hari akhirat, hari kiamat esok, alhamadun, iaitu orang yang paling banyak puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu orang yang tasbih pada Allah Ta'ala banyak atas muka dunia ni, maka bangun akhirat duduk dalam syurga, dia ni orang panggil akal laksana ke akal zikir seperti mana duduk atas dunia.
ahli syurga dia tak akan lepas daripada zikir-zikir, semaya tak payah, puasa tak payah, tetapi hak dia masih tak tinggal adalah zikir-zikir di antaranya tasbih. Di antaranya tasbih. Sebagaimana mereka mudah, katanya Nabi, mudah mereka duk nafas, sosah nyawa molek, selesa molek, maka mereka pun rasa berzikir pun rasa selesa, hati rasa tenang, rasa seronok duk ahli syurga. Masih lagi zikir, iaitu di antara zikir ahli syurga ialah tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. 7 orang beriman, hak kafir tak masuk, hak munafik tak masuk. Kalau mu ni beriman, lima taquluna ma la taf'alun, lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Ni kok mana pula ni? Katanya Ibnu Abbas, orang-orang mukmin sebelum daripada difardukan jihad, hak tadi, hak ayat yang baca tadi, sebelum daripada difardukan jihad kepada orang mukmin ni, maka pada ketika itu jadi mereka ni duk sebut, kami ni, puak-puak kita ni nak sangat kalau Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kami apa dia amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala suka. Maka Allah SWT khabarkan kepada Nabi kita bahawasanya amalan-amalan yang paling Allah SWT suka, iaitu yang pertamanya beriman pada Allah SWT. Satu, beriman pada Allah SWT. Ini amalan Allah Ta'ala suka, beriman dulu pada Allah. Yang keduanya berjihad, iaitu berjuang untuk perangi musuh yang derhaka pada Allah SWT. Dan juga berikrar, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ayat jihad Allah Ta'ala turun ke ayat jihad, maka ada di kalangan orang yang beriman ni, dia rasa tasih, dia tak lawan. Bila mana turun ayat jihad, maka dia tak lawan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun celah, marahlah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Dan kamu kata berazam, berjanji, nak buat yang sebaik-baiknya. Tanya Nabi, bila Nabi royak pada kamu turun ayat perang, maka kamu pula tak suka pula. Jadi kamu tak suka pula. Maka jenis pasal lagu ni dia panggil munafik. Munafik, ayatul munafiq salasun, tanda munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, bila cakap dia bohong. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, bila berjanji menyalahi janji. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah dia khianat. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT sambung lagi ayat yang ketiga, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah, amat besar kebencian ataupun kemurkaan di sisi Allah, kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Tu dia. Allah SWT celak kepada orang yang suka janji tapi dia menyalahi janji. Orang pada kecek kecek saja, amat dak. Jadi ini dia panggil secara umumnya kepada semua, dan khususnya hok yang berkaitan ini, hok duduk kecek berani nak perang, berani lawan musuh, tiba-tiba bila turun ayat supaya perang, tak si pula. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah, besarnya kebencian Allah SWT, amat-amat besar, amat-amat murkanya Allah SWT. An taqulu ma la taf'alun, kamu berkata apa kamu tidak buat. Jadi tuan-tuan semua, sebenarnya Allah Ta'ala sebut, jangan bimbang,
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang pada jalannya dalam barisan yang teratur, seolah-olah mereka itu seperti suatu bangunan yang tersusun rapi. Jadi perang-perang ni bila Allah Ta'ala fardukan perang, Allah Ta'ala turun ayat khusus nak buat perang. Supaya apa? Supaya jangan takut, jangan lari, jangan gentar. Mati tak apa. Sedap ustaz kecil, mati tak apa. Ustaz berani tak? Berani tak berani pun tak ada lagi. Lagi dosa. Di antara dosa besar at-tawalli yaum az-zahf, iaitu lari daripada perang. Lari daripada perang, duduk di dalam 70 dosa besar. Bukan main-main. Lari selamatlah contoh, selamat. Lari selamat contoh. Tapi dosa besar. Baik. Kalau lari contoh, lari dalam tengah-tengah lari tu nya tembok ataupun nya kena bom, nya kena bunuh, masuk dengan kau. Nauzubillah min dzalik. Sebab apa? Sebab lari kerana takut tadi. Tapi kalau lari tadi bukan kerana takut, tapi arah kedua kena taat. Arah kedua dalam peperangan ni memang kena taat. Sebagaimana sebuah negara-negeri Islam yang diperintah oleh pemimpin Islam, bila dia bagi arah, rakyat kena taat. Maka lebih-lebih lagi dalam peperangan. Maka ketua perang ni kata, Khalid bin Al-Walid contoh kata, undur, kena undur. Kena undur, bukan undur tu takut, tapi mengikut arah sebab taktik peperangan. Dalam tengah undur tadi tu bukan undur takut, tapi undur kita dengar arah ketua sebab nak susun strategi, maka mati dalam tengah undur tadi. Mati dia panggil mati mulia, mati murni lagi. Mati syahid. Tapi kalau undur, kalau lari, aku nak lari, baik lari, pergi depan lawan, mati. Takut ke mati. Maka undur pun mati juga. Mati neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka bila kita hadap juga, kalau kita mati, syurga. Kalau perang tu menang, harta ghanimah. Tu orang Islam. Sebab itulah Israel ni dia takut sangat. Kita tengok sekarang ni di Yaman pula. Serang Yaman pula kena serang ni. Berani Yaman, susah-susah dia. Hok kaya-kaya sebelah-sebelah ni. Tak save belaka, takut. Yaman negara yang susah, yang miskin, yang tercorok kedudukan dia, rankingnya di antara negara-negara yang susah. Mereka ni mempertahankan, berani berdepan dengan mereka apa semua ni, dengan sekutu-sekutu. Maka kita ni kunut nazilah kena teruskan lagi lah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai ni, Allah kasih orang-orang hak jenis yuqatiluna fi sabilillah, orang jenis perang fi sabilillah. Mau ingat lagi seorang Ustaz Lutfi Kedah tu. Ada lagi dalam video tuan-tuan tarik Ustaz Lutfi. Memang cita-cita dia masa dia mengaji dulu lagi, cita-cita dia mati syahid. Siapa dia cari tempat perang tu? Pak kita tak ada tempat perang, dia cari tu di Syria. Pergi bawa budak-budak kapal dia, duk mempromosi pada budak-budak pada muduk congek motosikal, muduk lepok. Pagi-pagi baru nak kelik rumah, tak tahu mana hala tuju kehidupan, mari pergi perang. Cerak dah mati syahid. Dia kutip berapa ramai tu. Tu nama Abu Gha, tu nama Abu Gha ni, habis tukar nama dah. Abu. Kalau kelik memang masuk grup lah belakang ni. Tapi pakat mati habis dah buat dia. Mati syahid. Ustaz Lutfi mati syahid. Tuan apa? Alah, halus balance begitu. Tapi cita-cita dia tu besar. Apa dia? Mati syahid. Maka kita kena tanda juga azam ni, mati syahid. Mati yang paling mulia ni, mati syahid. Selepas daripada Rasul Nabi, mati syahid dia nombor 1.
Allahu akbar, masya-Allah. Lepas kata kemuliaan Rasul Nabi ni, syahid duduk nombor 1. Maka Allah Taala sebut innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Taala sebut sesungguhnya ni, bukan lolok-lolok inna ni makna sengoti sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala yuhibbu ni mana kasih, sayangnya, cintanya kepada orang-orang yang yuqatiluna fi sabilillah, mereka yang berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam saf. Tu kata duduk dalam saf ni kena taat lah. Tu email kata sawu sufufakum, betulkah saf. Kena dengar tu email. Tu email mujur, tu email kita ni hak orang panggil hak mulut tak beruh belaka. Kalau mulut beruh, bodoh mu aku ya cepat-cepat lah. Ada. Kalau tu email hak jadi panggung, tapi tak ada. Ada orang jumpa dengan hamba, dia kata ustaz, tak ada arah Pak Su tak jadi ustaz. Pak Su tak jadi tu email. Kalau Pak Su jadi tu email, Pak Su supah belaka di belakang. Ada hikmah Pak Su tak boleh jadi tu email. Tidak habis hari-hari makannya Pak Su. Tak cakap kerti lah. Nak kena tu email, nak kena ayat. Dia kata dia nak bobel, dia kata. Hak tu tak rapat sah, hak ni tak rapat sah, hak tu lona tak sesuai masuk sah, nak duduk belakang juga. Ada seorang satu buah masjid, anggota saya masjid mana mengaitkan kapur dia, masjid dia lah. Ada satu kali sembahyang Maghrib, ambo jadi email, ambo kuliah situ. Orang semua kejut. Hari tu dia panggil kejut tu bukan kejut biasa-biasa. Ahli jemaah pun kejut. Dia panggil hari tu semua jemaah jadi kejut beruk. Kejut beruk ni kejut luar biasa, kejut. Sebab amba kata sebutlah untuk bahasa Arab lah. Sawu sufufakum. Penuh kasar, betul kasar semua. Jadi amba paling belakang tu ada seorang lagi ni boleh masuk. Dia duduk belakang. Dia seorang tu duduk belakang. Amba kata kosong tu belakang tu. Ada seorang lagi hujung tu. Hujung lagi boleh masuk seorang lagi. Dia jawab ke apa? Tak segi ya. Tak segi. Tak segi. Nak duduk sini juga. Amba kata seorang lagi nak kosong. Tak segi, nak duduk sini juga. Dia marah pula hamba. Orang pun cengeng. Jadi berkali orang duduk memikir belakang. Mana yang ni angin? Kau bar dengan bini di rumah. Kau masalah kat kerja. Kau ada ke mana kau? Ni. Apa hamba tanya khabar demo-demo kampung. Dia pesen lagu tu lah ustaz. Dia kata dia pergi kedai kopi, dia letak orang kedai kopi. Dia pergi jabat, kerja jabat, dia letak bos jabat. Dia pesen letak belakang. Siapa kata email pun dia letak. Kata lagu tu tak ada arah. Ni orang tak boleh masuk soft. Ni bab semayat. Bab perang saffan. Bila kamu duduk dalam saf, ka'annahum bunyanun marsus. Bila kamu bersatu hati, bergabung dengan ketua pemimpin, arahan pemimpin, Allah Ta'ala sebut ka'annahum bunyanun marsus. Maka kamu akan jadi, Allah Ta'ala sebut barisan yang teratur, sah molek, kemah molek, ikut arahan, ikut dia panggil, ikut latihan molek. Maka seolah-olah mereka itu seperti suatu bangunan yang tersusun rapi. Mana kemah? Kemah ni bangunan. Ada bangunan nampak luar comel, tapi dalam tergelonggung. Nampak kesatuan molek, satu hati, tapi ada punuh dalam. Kawan tak percaya demo tak percaya kawan. Musyarat. Dalam musyarat, lepas pada musyarat, sok-sek tak puas hati. Itu punuh. Dah ada sebuah organisasi, dah ada ni masjid baru-baru dilatih ni, kena orang panggil kena kemah nah. Bila musyarat, satu-satu musyarat telah diputuskan, dalam musyarat tu keputusan muktamad, baru kecek keluar. Sebab ada masjid-masjid, harap masjid ni tak ada dah. Bila musyarat, keputusan musyarat, ada lagi hak luar duduk mengajar, hak EJK, hak buat keputusan musyarat tadi, masalah kapek masjid. Masalah kapek. Siapa lah cerita tu kamu? Keputusan musyarat, dalam musyarat semua AJK yang hadir musyarat ni setuju kapek warna hijau raudah. Tiba-tiba dia kata tak boleh, hijau ni tak boleh. Pok-pok kata tak boleh, kahwin dengan hijau ni kahwin marah nah. Kahwin tak boleh, tengok hijau nak marah.
Pasal tak sagi Mekah lah kata. Di Raudhah nak kapek hijau. Jadi keputusan mesyuarat nak kapek supaya dengan Raudhah warna hijau. Dia kata boleh. Kawan nak kapek biru. Duk balas kalah. Dia duk main buat balas kalah politik dia. Nak biru. Akhir sekali pening. Orang hok nak wi derma kapek ni sore. Pening kawan tu dah warna hijau. Akhir sekali dia tak wi ke dia pergi belakang, saja belakang dengan kapek baru ni. Akhir sekali tidak jadi warna biru, tidak jadi warna hijau seperti dalam mesyuarat, jadi dah warna koko. Ini warna koko dah masjid tu. Nah. Jadi nak oyaknya apa dia? Nak oyaknya kala ikut nak kala apa. Tetapi nya keputusan mesyuarat tidak dihormati. Ni jadi punah dah. Jadi punah. Sama juga dalam soft ni. Dalam peperangan, dalam kekuatan bina orang panggil petentera-tentera Islam yang baik ni, maka kekuatan kena ada tadi. Dalam peperangan Uhud, apa yang jadi kalah tentera Islam? Sebab apa? Sebab tak ingat dah. Maka kena duduk dalam saf yang baik, ka'annahum bunyanun marsus. Maka Allah Ta'ala kata kamu akan jadi seperti bangunan yang kuat bila mana kamu duduk dalam saf bersatu hati dengan ketua-ketua pimpinan bagi arah. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan sambung cerita yang Allah Taala sebut kisah dalam ayat yang kelima berkaitan dengan Nabi Musa, wa idh qala Musa liqaumihi. Jadi yang bahasa sekolah dulu, insya-Allah kita sambung esok pagi. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.